Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku, channel Syahrizal Marajak. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel aku. Tapi sebelum aku teruskan video ni, korang layan dulu intro ni. Okay, terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dalam channel aku ni. Pada korang yang belum lagi subscribe, aku mohon untuk korang subscribe. Jadi video ni aku nak tunjukkan sedikit apa tu orang kata perkembangan terkini lah. Perkembangan terkini tentang peti sejuk yang aku dah beli dulu. Jadi kalau korang nak tahu tentang peti sejuk ni, masa awal dulu korang boleh klik kat atas ni. Aku akan letakkan link dia. Aku beli masa awal aku beli dulu. Untuk tidak melengahkan masa lagi, jom kita tour sikit. Tengok perkembangan peti sejuk ni macam mana kan. Alright. Okay, ni dia. Ni adalah peti sejuk dia, Hisense Jadi kekalnya masih baru lagi lah. Okay. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, aku nak tunjukkan sikit lah. Okay, ni kat sini ada, tolak depan sikit Ui, berat juga So kat sini ada tarikh. Biasanya apa ni, aku ikut macam abah aku, dia akan tulis bila tarikh dia beli sesuatu macam bateri ke apa ke. Kalau dia tukar bateri, dia akan letak tarikh kat sini. Jadi contohnya macam ini, aku rasa macam barang ni pun agak mahal juga. So aku apa, letakkan tarikh lah bila beli. Jadi tarikh dia adalah 27 hari bulan 1 tahun 2020 lah. Maksudnya awal tahun hari tu, 27 Januari 2020. Dan okay, dan masa tu peti sejuk ni sampai lebih kurang 30. Beli masa tu 27, 3 hari juga sampai. So dia sampai pada 27 hari bulan, maknanya 27 Januari. And then so masa tu kita orang pakai apa, peti sejuk Toshiba yang kecil tu. Dan peti sejuk tu pun dah tak dapat menampung muatan dia. Okay, jadi kita tunjuk sikit lah perkembangan dia. Okay, perkembangan dia tak ada apalah sangat. Maksudnya masih okey benda peti sejuk ni. Aku rasa kita orang rasa puas hati. Okay, kalau nak tengok kat sini, kenapa aku punya fridge magnet letak tepi fridge magnet letak tepi, sebabnya kat sini tak boleh letak fridge magnet. Jadi sebab saya kaca, so tak ke tepi. Dulu kita orang letak kat atas tu fridge magnet banyak-banyak. Habis sebab sejuk ni besar, kita letaklah kat tepi ni contoh. Jadi jom kita tengok apa yang ada kat dalam. So dalam ni kita orang tak ada organize apa-apa sangat lah. Just untuk video ni kita just terjah je Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam ni lah sejuk dia sekarang ni. Kalau sebelum ni kosong, sekarang ni dah penuh lah. So kalau tengok kat sini, so aku buka dua-dua pintu So macam ni lah pintu dia yang atas Untuk yang atas ni kalau korang tengok, macam-macam ada lah kat sini. Macam ni sos tiram lah, apa sos-sos macam-macam lah. Macam ni paste-paste yang kita dah buka kan, kita letak dalam ni pakai penyepit pun ada So ni kicap apa ke macam mana-mana lah. So kita letak dalam ni. Apa-apa paste yang kita dah buka, kita letak dalam ni lah kan. So belah sini kita orang letak macam air-air lah kan. Air ke cordial ke, air yang kita bancuh ke, macam tu lah. So macam mayonnaise ke, semua kat sini lah. Jadi kalau ikutkan tengok mesti, aku rasa kalau korang beli lagi besar, mesti tak muat punya lah. Sebab yelah, makin besar makin banyak barang kita nak letak dalam ni. Jadi kalau tengok kat sini, kalau tengok lah, kadang-kadang dia penuh juga. Sebab ada barang yang kita dah tak pakai pun kita simpan lagi dalam ni kan. So kat sini kalau tengok dia ada, ni pun kotor tak bersih kan. So kat sini dia ada apa, ada container untuk apa, buah-buah ke ataupun sayuran Kat sini kita letak buah.
Gula pun ada dalam ni. Kita pun tengok tu. Kurma pun ada. Tak zaman bila punya, sebab banyak dapat kurma, so kita simpan dalam sejuk dekat sini. And then ni pun sama juga. Ni tempat yang sama, kompartmen yang sama. Dia yang satu lagi lah, ni untuk sayur-sayuran lah, kita letak sini. Tengok, dia dah bunyi sebab kita lama sangat buka. So tak ada apa yang kat atas ni. Sama juga kat atas ni macam barang-barang. Macam dekat sini total no defrost, maksudnya tak ada defrost apa-apa lah kat sini, just sejuk je lah macam tu kan. And then apa lagi so kalau nak tengok dia punya ni tepi ni, kalau kita tutup dia ada macam something lah, dia punya tulang tengah ni yang membuatkan dia kita boleh buka sebelah-sebelah tu. So kalau buka macam ni, korang boleh nampak ni color macam mana kan. So kita tutup sekejap lah sebab dia dah terlampau lama kita tutup. So kat sini adalah indikator. Contohnya macam kat sini kita punya fridge kita suhu dia 5 darjah Celsius untuk apa fresh choice tadi tu. Kat bawah tu kita letak negatif 8 darjah Celsius. Dengan freezer kita letak negatif 15. So kita boleh pilih lah. Contoh macam ni, macam mana kita nak tu, kita tekan kat sini 5 saat. Tekan 5 saat. Alamak, untuk unlockkan dia. Alamak, start pada awal dulu aku dah tu. So letak sini 5 saat. Sebab start pada awal tu just pertama kali je yang kita orang ubah-ubah benda ni. So ni punya lock unlock kalau kita nak ubah. Mak tak berjaya, so tak payah buat lah. Kalau korang tengok kat sini, dia ada tulis, dia ada macam kecil ni so menunjukkan bahawa ini adalah 5 darjah Celsius ni adalah yang kat atas ni. Lepas tu yang kat sini my fresh choice ni, kalau korang tengok bawah tepi ni yang tadi tu, yang sini. Yang ni kita nak letak dia berapa kan? Berapa ni, maksudnya ni negatif 8 ni kat sini lah. So macam tu lebih kurang. Freezer kat bawah lah. So nanti kita tengok kejap lagi. Jadi kalau macam ni kita boleh letak, kita boleh buka sebelah-sebelah lah. Sama ada kita nak buka belah sana ataupun kita nak buka belah sini. Biasanya kita akan buka belah sini lah sebab lagi mudah. So setakat ni tak ada apa-apa lagi. Setelah berapa bulan ni, sekarang ni bulan 10, kat bulan 11 bulan ni, Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi. Jom kita pergi bawah ni pula. Bawah ni adalah untuk freezer freezer tapi no frost, tak ada frost, dia just untuk freeze. Kalau tengok kat sini, biasanya kita akan simpan orang kata macam frozen lah, barang-barang frozen lah macam ni. So kita banyak beli barang-barang frozen. Kalau tengok sini ada pau lah, ada ni pun ada, apa nama ni, otak pun ada, macam-macam lah, paste. Lepas tu ada paste ni, ni contohnya macam ni, ni paste, ni paste kawan kita ni, paste char kway teow. So dalam ni dia keras dia frostkan. So dia keraskan, walaupun dia keras tapi dia tak ada macam defrost tu, frost yang air batu macam peti sejuk biasa tu. So kat sini no frost, kita boleh letak ikan ke daging ke. Kita boleh dia ada indikator kat ni, 2 hingga 6 bulan kalau kita nak letak aiskrim ke roti ke apa ke, 4 hingga 8 bulan ikan ke udang ke, 6 hingga 12 bulan kalau kita letak ni buah-buahan ke ayam. Kita ada indikator macam ni. So belah sini biasanya kita orang akan simpan ni lah, barang yang frozen yang kita beli, makanan ke frozen betul-betul canai ke kan. So macam tu lah. And then atas ni biasanya kita akan letak
Contoh macam daging ke ikan ke, macam ni ada cheese, senang nak capai lah. Biasanya kalau kita nak makan, kita ambil ni dulu kan. Kalau macam ni dia masih keras lagi, so contohnya kalau kat sini kita nak buat masak tengah hari, kita akan letak dalam ni lah supaya dia defrost. Kita letak kat atas ni. So bukan dia defrost, maksudnya dia defrost tapi dalam keadaan yang masih lagi sejuk dia kan. So dia dah bunyi lah, beritahu kita buka lama sangat. And then belah sini kebiasaannya kita letak air batu. Kita buat air batu lah. So kalau tengok kat sini, dia ada indikator. Aku tak tahu indikator ni, tapi bila tengok indikator ni dia macam ada something yang memberitahu lah. Kalau dan kita akan rasa sejuk sikit kat sini sebab dia negatif 15 Oh, okey, silap. My fresh choice tadi, yang ini bawah ni, ni adalah yang kat bawah ni, mana dia negatif 8. Dia tak adalah sesejuk yang belah sini. Sini dia akan sejuk sangat. Maknanya kalau kita nak buat air batu sini, kat belah sini lah. So kat sini kita tak adalah mesin macam tekan keluar air batu tu. Tapi kita just macam tu lah. Aku rasa kita tak perlukan benda tu semua untuk buat air batu. Macam ni kita nak betul-betul frost kan. Contohnya macam udang ke ayam ke daging ke dalam ni lah. Atas ni untuk air batu, contohnya macam ni aiskrim kan. Macam ni betul yang frost betul. Macam ni berbelah daging. Daging ke yang kita letak sini. Kalau kita nak buat air batu banyak pun kat sebelah sini lah. So dia punya ni. Alright. Jadi ini sejuk lah. Okay. Kalau setakat ni dah 11 bulan 11 bulan lagi. Maksudnya dah baru 10 ni pun dah dekat bulan 11. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Dan perbandingan antara dulu aku pakai peti sejuk yang kecil tu, yang berapa liter sangat, dia punya elektrik tu tinggi juga. Ini walaupun tak ada inverter lah. Okay. Untuk makluman kepada korang semua ni, tak ada inverter tau. Dia lain macam sikit. Dia bukan inverter tu. Ada yang inverter, harga dia agak mahal. Memang bukan agak mahal, memang mahal berbanding yang tak ada inverter. Ada orang kata inverter tu bagus sebab dia menjimatkan elektrik lah, something. Memang betul. Kepada korang semua yang ada duit lebih, mungkin boleh terus pergi kepada yang ada inverter tu. Tapi bagi aku, setakat pengalaman aku guna ni, yang ada dekat 10-11 bulan ni, perbandingan bil elektrik antara masa guna peti sejuk lama dulu dengan sekarang, perbezaannya banyak jugalah, ketara lah. Maksudnya bukan banyak sekarang, maksudnya ketara lah penurunan tu, penurunan penggunaan elektrik tu. Walaupun peti sejuk ni tak adalah besar, tapi penggunaan current dia tak sebesar ni. Kalau kita tengok kat sini, kat sini kalau tengok kat sini, food tadi tu ada tanda tu 2-star department, maksudnya 2-star department. Kalau kita tengok ni 2-star department, food frozen volume untuk food frozen, dengan fresh untuk fresh tu kan. So kalau kita tengok rated current tu 1.0 lah. Maksudnya itulah max wattage of lamp. Ni lamp freezing capacity, fresh volume. Alright, ada kat sini. So daripada pengalaman kita orang guna semenjak beli hari tu, tak ada apa-apa masalah. Dan penggunaan elektrik pun sebenarnya lagi jimat lah berbanding peti sejuk yang kecil tu. Sebab peti sejuk kita orang kecil kat bawah. So itu adalah pendapat aku lah. Kalau korang rasa korang ada pendapat lain, korang boleh komen lah dalam ruangan komen. Bolehlah share kalau korang ada pengalaman juga gunakan peti sejuk yang pintu banyak ni. Korang boleh share kan pada ruangan komen nanti. Dan kalau korang nak tanya apa-apa ke, korang boleh komen kat bawah ni berkenaan dengan peti sejuk ni lah kan. Sebabnya kita orang beli peti sejuk ni, aku pun dah lupa juga. Sebabnya dia ada warranty 10 tahun warranty 10 tahun warranty ni bukan termasuk dia punya
Apa yang orang panggil kat bawah tu? Kalau peti sejuk ni? Kompresor Ha? Kompresor. Dia ada kompresor untuk penyejuk tu. Bukan kata kompresor penyejuk tu dia dapat warranty 10 tahun, tetapi juga masa tu dia offer untuk parts. Maksudnya kalau ada apa-apa rosak ke, kita still ada warranty lah, maksudnya dalam masa 10 tahun. So 10 tahun maksudnya bukan sahaja kalau gas ke ada problem ke dia punya part-part yang sejuk tu, tapi part-part lain juga. Contoh macam kat sini apa semua lah kan, part-part mana tu ada yang rosak. So kita tool sikit kat belakang. So ni kat sini dia tu. Nak kata inverter senyap ke tak senyap, yang tak ada inverter ni, bagi aku tak ada bunyi kuat mana lah berbanding peti sejuk ni. Peti sejuk ni kuat lah juga kan, chiller. So aku rasa tu je pengalaman yang aku nak share berkenaan dengan peti sejuk ni. Jadi korang bolehlah sharekan juga pengalaman korang pada ruangan komen kalau ada apa-apa soalan ke kan. So saja ni share berkenaan dengan peti sejuk ni sebab ramai yang tanya. Masa awal-awal dulu ramai yang tanya beli berapa, apa semua, ada inverter ke tak ada inverter ke, jimat ke tak jimat ke. Jadi untuk menjawab daripada video yang first dulu soalan-soalan tu, so aku jawab untuk dalam video yang ni lah kan. So itu saja daripada aku untuk video kira pengalaman penggunaan peti sejuk Hisense ni. Hisense dia Hisense, aku cakap Hisense pelik, dia Hisense. Jadi korang boleh, sebab aku rasa aku tak beli kat Shopee sebenarnya. Kalau aku tengok kat Shopee harga dia memang murah lah, tapi masa tu aku fikir aku nak pergi sendiri, tengok sendiri dan beli terus lah. Walaupun harga dia agak murah, agak mahal sikit daripada Shopee, mungkin 100 lebih macam tu lah kan. Tapi bergantung pada korang lah. Itu masing-masing punya cara lah kan, nak beli kat Shopee ke, nak beli kat kedai ke, nak beli ke kat mana-mana lah kan. So itu saja untuk video kali ni. Nanti aku akan boleh share benda-benda lain pula kan. Alright, jadi itu saja. Aku rasa itu saja kot. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga yang penting sekali aku mohon untuk korang subscribe. Jadi kita sedang menuju ke 500 subscriber. InsyaAllah kalau view video-video aku ni cantik kan, boleh dapat payment yang lebih banyak, InsyaAllah kita akan buat free gift kepada korang semua kan, yang selalu menyokong aku selama ni. Jadi aku akan cuba untuk tingkatkan kualiti video konten yang akan datang lah. Jadi macam tadi pun aku cakap, kalau kita boleh buat konten-konten berkenaan dengan persekitaran kita lah kan, apa-apa tempat-tempat menarik yang ada kat sini. Jadi tunggu, InsyaAllah kita akan cuba tingkatkan kita punya kualiti video, kualiti konten tu lah. Alright, jadi tanpa sokongan korang semua, mungkin kita orang tak ada kat sini lah. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. It's not a game, it's a rich thing.